Mula. Angkat Recording tangan. the progress. Baca doa. Sekejap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahumma taf'alaina hinmaka tafasya alaina min ya Rabbal Alamin. Okey. Semua mute mikrofon, tutup mikrofon awak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar muka surat 20. Yang ni kamu bukan sekadar belajar, kamu dah buat dah. Kita panggil apa? Practical. Kamu dah solat kan, jadinya kamu dah tahulah apa nak kena ni. Jadinya ustaz cuma kita belajar ni untuk apa? Betul bacaan kamu dan kita ulang kaji. Nampak? Kadang-kadang kita baca tu, kita dah rasa, walaupun kita dah buat benda ni lama, kita dah solat lama, tapi kadang-kadang kita baca, ada yang tak betul kita baca. Contoh kita baca apa? Tahiyat kan. Kadang-kadang kita baca tak kena, tak betul. Jadinya, kita ni belajar ni untuk perbetul bacaan kamu dan mengulang kaji solat kamu. Sebab apa? Solat ni kan penting kan, jadinya kita kena cakna lah, kita kena ambil perhatian lah. Cara sebutan macam mana, bacaan macam mana, sujud macam mana, apa semua tu. Okey. Siapa tu masuk? Okey, buka muka surat 20. Kita tengok kaifiat, masuk kat sini kaifiat mendirikan solat. Kaifiat ni macam Ustaz kata apa? Kaifiat ni apa? Kalau nak tukarkan bahasa Melayu dia, cara nak solat. Nampak? Kaifiat tu maksud dah. Cara-cara nak solat. Macam mana kaifiat tu? Kaifiat tu ingat, cara-cara ataupun cara-cara lah. Cara-cara nak solat macam mana? Kalau ni kaifiat tu, bahasa kita punya bahasa Arab lah kot. Kaifiat Arab lah. Okey, sambung. Tengok, kaifiat mendirikan solat ataupun kita katakan cara-cara untuk mendirikan solat. Yang pertama macam Amal tak payah sunting lah. Cara-cara yang pertama. Rakaat yang pertama apa? Yang baru masuk buka muka surat 21. 20. Okey. Yang pertama kita mestilah kena niat. Yang pertama kita mesti, Farisha baru masuk buka muka surat 20. Buku teks muka surat 20. Muka surat 20. No, Ma. Mute suara awak. Boy, Oma. Mute suara masing-masing. Surat 20 dengan 21. Ni ada kan depan ni. Tengok. Apa? Tak dengar. Muka surat 20. Farisha, mute suara awak Farisha. Oma pun mute. Ama mute. Saya tak dengar cakap. Okey, yang pertama. Apa? Rakaat yang pertama kita mesti kena buat apa? Kita selalu buat lah kan. Yang pertama kita kena niat. Niat ni kan benda wajib kan. Atau kita panggil rukun dalam solat. Kalau kita tak niat maka tak sah kita punya solat. Itu yang pertama lah. Okey, niat. Contoh niat macam mana? Lafaz niat. Contoh bagi. Lafaz niat solat fardu zuhur. Usalli. Yang baru masuk muka surat 20. Usalli fardu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Tengok kalau kamu perasan. Beza niat solat sunat dengan solat fardu. Fardu mesti ada adaan. Adaan maksud tunai. Kita dah melakukan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim. Kalau kita ni kan solat kan betul rukun Islam kan. Kalau kita tak buat rukun Islam maka apa?
berdosa besar. Okey, contoh yang pertama. Allah. Isyad, mute suara awak, mute Isyad dengan Wais. Buka muka surat 20. Okey. Tengok. Besar sangat. Tak apalah, tak nampak. Kamu tengok buku kamu lah. Yang pertama, niat. Niat ni selalu rukun kan. Yang kedua apa? Berdiri betul bagi orang yang mampu. Tengok macam mana dia berdiri betul. Maksud kat sini berdiri betul macam apa? Berdiri tegak. Tak payah goyang-goyang, kaki-kaki tak payah gerak. Jadinya, yang ni rukun, ni termasuk juga dalam rukun. Maksud dia kata apa? Bagi orang yang mampu macam mana? Kalau orang yang patah kaki ke, kaki tak ada ke, dia boleh solat apa? Macam-macam lah. Duduk boleh. Duduk atas dia apa, dia duduk tahiyat awal boleh, yang ikut kemampuan dia, setakat mana dia mampu. Tapi bagi orang yang mampu, ada kaki, ada kudrat, diwajibkan atas dia untuk berdiri. Okey, yang ketiga, sambung. Ketiga. Mana yang ketiga? Oh, ni yang ketiga, muka surat sebelah. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga apa? Mana dia? Tak nampak. Kamu tengok buku teks lah. Kacau lah benda tu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ni kita termasuk juga dalam rukun solat kita. Dalam 13 perkara tu dia ada rukun solat juga. Kan? Takbiratul ihram, tengok. Takbiratul, kamu tengok macam mana dia angkat bagi lelaki, macam mana bagi perempuan. Kalau lelaki dia apa? Dia kena renggangkan sikit. Kalau perempuan kena rapatkan sikit kan. Kalau lelaki kena angkat ketiak sikit. Kalau perempuan kena rapatkan ketiak kan. Dia punya lengan tu. Tu dia tengok beza macam mana lelaki dan perempuan waktu solat. Nampak? Tengok kedudukan macam mana. Kamu tengok gambar tu. Kamu tengok gambar tu macam mana. Perempuan untuk wanita, perempuan angkat macam mana, lelaki angkat macam mana. Lelaki kalau yang lebih kena sampai ke telinga ni. Jari hujung ni kena sampai ke telinga ni. Macam tu. Allahu Akbar. Kalau perempuan kena rapatkan. Nampak? Hanan, yang mana baru masuk muka surat 20, 22 dah. Okey, yang seterusnya. Yang keempat, membaca doa iftitah. Yang ni sunat lah kita katakan. Yang ni sunat apa? Sunat hai'ah, sunat. Yang ni dia masuk sunat. Tapi kita kena buat lah kan. Sebab apa? Tengok. Kalau kamu perasan, kamu agak-agak kamu baca doa iftitah ni betul ke tak? Kamu tengok macam mana sebutan dia. Tengok. Okey, kita tengok macam mana cara macam mana nak sebut cara yang betul doa iftitah tu. Macam mana kamu sebut sebelum ni kamu baca tu betul ke tak? Tengok macam semua tengok buku masing-masing. Yang mana baru masuk muka surat 22, buku teks. Okey, tengok macam mana sebutan dia. Ustaz baca Allahu Akbar. Kamu tengok dia punya tulisan dia. Kamu tengok buku kamu. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي وما يحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت wa ana minal muslimin. Kalau kamu perasan inna solati ni, sesungguhnya kita dah bersumpah awal-awal lagi. Sebelum masa kita pagi kalau kita waktu subuh tu kita dah baca kan doa iftitah ni kan. Masuk kata kita ni dah berjanji ataupun bersumpah dengan Allah, kata apa? Inna solati, sesungguhnya aku bersumpah, solat aku, wa nusuki, dan perbuatanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku adalah lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah semata-mata. Nampak? Kita panggil qasam ataupun kita panggil aku janji ataupun janji kita dengan Allah. Okey, nampak?
Kamu tengok mana yang kamu selama ni baca silap, doa iftitah kamu cuba betulkan bacaan kamu. Okey. Yang kelima, membaca surah Al-Fatihah. Fatihah ni wajib bacalah. Sebab tu nama dia rukun. Masuk kata rukun ni kalau kamu Nak pergi minum air? pergi. Membaca surah Al-Fatihah yang pertama. Membaca surah Al-Fatihah, kalau kamu tak baca maka tak sah solat kamu tu. Tapi kalau mana kamu tak baca doa iftitah, sah solat kamu. Sebab apa? Doa iftitah ni kan sunat kan, tapi sunat kena buat lah. Sebab apa? Kita kata sebelum ni, kita kalau kita harap benda yang wajib, maka kita ni dalam keadaan yang khuatir. 50-50. Kadang-kadang solat kita diterima, kadang-kadang solat kita terima. Kalau kita tambahkan dengan amalan-amalan sunat, maka kita punya harapan tu, kita punya usaha untuk menambah baikkan dalam solat tu akan dipandang oleh Allah. Kalau kita semata-mata buat benda wajib sahaja, solat kita belum tentu diterima kan. Jadinya kita betul sebab kita dalam keadaan yang khuatir ataupun kita kata kan situasi kita ni dalam 50-50. 50-50, 50-50. Solat kita diterima atau tak, macam tu. Sebab tu kita kalau kita nak solat, kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Damai muka surat 23. Okey. Jadinya kalau bila mana kamu tinggal sahaja tak baca surah Al-Fatihah, maka solat kamu tak sah. Macam mana pun tak sah. Tak ada alasan kata tak boleh. Dia bukan rukhsah, dia tak ada kemudahan. Kena buat. Yang seterusnya, yang keenam. Alim. Ya. Alim. Nak minum. Pergi. Membaca doa. Yang keenam, membaca surah ni maksudnya apa? Membaca surah pilihan lah. Kan selepas kita baca surah Al-Fatihah kan, Alhamdulillahirrahmanirrahim sampai habis. Lepas tu kita baca surah Qul ya ayyuhal kafirun inna a'tainakal kautsar. Maka tu dinamakan sebagai sunat. Jadi kalau kata sunat kamu tak boleh buat lah. Boleh digalakkan buat. Jadi kita pun buat kan. Jadi apa? Macam saya kata dia. Kalau kita harap semata-mata untuk wajib, maka kita dalam keadaan khuatir. Okey. Yang seterusnya, sunat ni apa-apa dalam solat kena buat. Bukan lama kalau kita buat bukan lama mana sangat pun kalau solat ni kan. Okey, yang seterusnya. Takbir kerana rokok. Kita panggil kan takbir kerana rokok. Kan kita macam kita dah baca contoh inna a'tainakal kautsar inna syani'aka huwal abtar. Kita nak rokok kan? Ya. Alim. Ya. Surat mana tu? Bawah ni ke surat apa? Ni. 25 dengan 23. 23. Awak ni kenapa? Awak ni kenapa? Angkat tangan kenapa? Siapa main chat tu? Tak payahlah main. Okey. Yang seterusnya, takbir kerana rokok. Kan kita nak takbir. Ni sunat. Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Tapi alalang sunat tu buat je lah. Bukan payah pun alalang dah kita nak rokok kan. Toilet. Sila. Takbir kerana rokok. Jadinya sunat kita buat, kita angkat takbir. Nampak? Allahu Akbar, lepas tu kita rokok. Kalau tak angkat pun tak apa, tapi kita buatlah benda sunat kan. Dapat pahala. Okey, yang seterusnya. Ni kita panggil apa? Takbir intiqal. Maksud intiqal ni apa? Takbir pindah. Maksud pindah apa? Pindah dari pergerakan ke pergerakan. Betul lah. Dari kita berdiri tegak, kita pindah ke rokok. Jadi itu nama dia takbir intiqal. Ataupun kita dalam bahasa Melayu dia takbir yang untuk perpindahan pergerakan kamu lah. Daripada berdiri tegak ke rokok. Yang seterusnya. Yang ke-8, rokok serta tomainah. Kamu cuba tengok. Dia punya rokok macam mana, kamu punya rokok macam mana. Kena pastikan badan kamu kena betul-betul bengkok lah. Kamu tak boleh, kamu punya punggung macam tu kan. Kamu kena betul-betul macam tu. Nampak kedudukan dia macam mana. Nampak? Tu rokok dia. Bagi lelaki macam mana. Tu tangan dia macam mana.
Nampak? Kena landai. Kita panggil landai ni. Landai. Landai. Kalau perempuan pula tengok macam mana. Kena bongkok macam lelaki je. Sama je. Tengok. Kalau kamu perasan kamu punya rokok kadang-kadang kaki angkatlah, tangan tak sampai lah. Jadi yang ni kedudukan yang sebenar dalam keadaan kamu merokok. Ingat, Tok Ninah tu Ustaz kata apa? Rukun tu. Berhenti sekejap. Betul? Berhenti sekejap. Dalam masa berhenti sekejap tu, sebab tu kita ada bacaan ataupun kita bacaan dalam rokok. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Kita baca 3 kali. Bila mana kita baca 3 kali, jadi ya, pada masa yang sama kita tu termasuk kita juga membuat pergerakan apa? Tok Ninah. Berhenti sekejap. Nampak? Yang seterusnya, yang ke-9. I'tidal. I'tidal ni maksud apa? Tu. Lepas kita rokok tu kita bangun. Sami Allahu liman hamidah. Nampak ni muka surat 25 ni. Kita apa? Sami Allahu liman hamidah. Yang tu dinamakan sebagai i'tidal. Kalau kamu tak buat i'tidal ni, maka tak sah solat kamu. Sebab apa? I'tidal ni termasuk dalam rukun solat, dalam 13 rukun solat tu. Kalau kamu tak buat, maka tak sah solat kamu tu. Kejap. Oh, ada boleh buat macam ni. Nampak? Nampak? Sami Allah, kamu baca. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Lepas tu kamu kata, i'tidal sambil kena mengangkat kedua-dua tangan. I'tidal, tengok lelaki macam mana? Lelaki macam biasa macam angkat takbir. Perempuan pun kena kepitkan dia punya ketiak. Dia punya pergerakan dia tak membesar sangat. Nampak? Kedudukan macam mana? Nampak? Yang seterusnya. Ke-10. Sujud serta Tok-Ninah. Yang ni rukun juga. Sujud kita tengok. Tengok kedudukan rukun macam mana. Tengok kedudukan sujud macam mana. Tengok kedudukan sujud macam mana. Yang betul. Bagi lelaki, kamu kena pastikan. Sujud ni ada tempat. Dia ada 7 tempat. 1, dahi. Tapak tangan. 2, 3, 4. Hidung tak. 1, tempat yang wajib kena. 1, dahi wajib dah. 1, tangan. 2, 3. Lepas tu lutut. 4, 5, 6, 7. 7 termasuk jari kaki kamu. Nampak tu? Jadinya 7 pergerakan ni betul-betul kena dengan tempat kamu sujud tu. Kalau kamu solat, kamu angkat tangan sebelah, tak boleh. Itu bukan dinamakan sujud. Sujud ni tengok. Sujud, ingat, sujud ada 7 anggota. Yang pertama dahi. Dahi kena tempat sujud kamu. Kalau kamu contoh, kamu pakai kopiah kan? Tapi kopiah kamu macam tu. No. Tutup dahi kamu. Kalau kamu pakai tudung waktu solat kan? Tudung kamu tutup dahi kamu. Tak boleh. Kena angkat sikit bagi kena dahi. Sama ada lelaki atau perempuan. Dahi kena tempat sujud. Yang kedua apa? Tangan, tapak tangan. Yang kedua. 2, 3. Anggota yang ketiga. 2, tangan kiri, tangan kanan. Lepas tu yang keempat apa? 2 belah lutut. Kanan dan kiri. Yang terakhir apa? Ni. Tapak kaki. Ni jari kaki ni. 1, 2. Jadinya ada 7 anggota. 1, 2, 3 lutut. 4, 5, 6, 7 jari kaki dua-dua. Jadinya 7 anggota ni wajib kena tempat sujud kamu tu. Yang ni lelaki. Tengok yang perempuan pula macam mana kedudukan dia. Yang perempuan kedudukan dia. Tengok yang perempuan kedudukan dia. Sama macam lelaki kan? Sama tak? Lelaki, Oh, lelaki nampak dia kembang sikit. Kalau perempuan dia kepit sikit, macam biasalah. Perempuan dia kepit sikit dia punya tangan bagi dia tak nampak pergerakan dia besar sangat. Lelaki, tapi kalau lelaki, kalau kamu perasan kamu solat waktu tengah jemaah ramai-ramai, kamu duduk sempit-sempit, tapi kamu nak buka besar. Tak boleh lah, sebab tu dalam Islam kita kena ada timbang rasa. Kalau kamu suka buka besar, kamu kecilkan sikit kamu punya tangan tu. Barulah tak kacau orang nak solat kan. Tidak kalau kamu kacau, kalau kamu buka sebesar-besarnya, orang sebelah dia tak ada ruang lah, dia pun nak angkat juga kan. Jadinya dalam solat pun kena ada bertimbang rasa. Takbir dan terus sujud.
Ni sujud serta tomak ninah. Yang seterusnya 11. Yang ke-11, duduk antara dua sujud serta tomaknya. Wajib ada ni, rukun ni. Ni rukun. Kalau tak buat duduk antara dua sujud, maka tak sah solat kamu tu. Tengok macam mana kedudukan dia. Bagi lelaki. Ni. Ni pilihan lah ni. Duduk antara dua sujud. Dia boleh juga duduk dan guna tahiyat awal ataupun kaki kamu bersilang macam tu kan. Macam tu. Boleh juga macam tu. Sama ada lelaki dan perempuan. Bagi yang tak mampu duduk macam tu, duduk macam ni boleh. Duduk macam tahiyat awal pun boleh. Tengok bacaan dia macam mana. Rabbighfirli. Rabbighfirli, Tuhan aku, Tuhan yang mentadbir. Firli, ighfirli, ampuni aku, warhamni, dan rahmati aku. Wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Tengok bacaan dia. Betul tak zaman kamu baca? Betul tak? Tengok dia punya. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'fu'anni. Tengok. Takbir intiqal dan terus duduk iftirash antara dua sujud. Iftirash tu duduk antara dua sujud tu lah. Nama dia iftirash. Tengok. Kedudukan, yang ni kedudukan bagi lelaki. Kalau perempuan pula, sama je perempuan. Cuma perempuan kita tak nampaklah kaki dia orang sebab dia orang pakai tudung kan. Tapi kedudukan dia yang sama. Tangan letak di sisi kan. Tangan letak betul-betul atas paha kamu. Yang ke-12, sujud kedua serta tomak ninah. Ni yang sujud yang kedua lah. Sujud lepas kita duduk antara dua sujud, kita sujud lagi sekali kan. Yang ni sujud yang rukun juga. Serta mesti ada tomak ninah juga. Bacaan macam mana? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tengok. Kalau lelaki, nampak Ustaz kata, dia kembang sikit dia punya kedudukan tangan dia. Kan? Kalau perempuan, tengok perempuan pula. Dia kecilkan sedikit dia punya tangan dia ataupun dia punya kedudukan dia lah. Dia kena, perempuan ni kena kecilkan sikit dalam setiap gerakan mereka. Kalau lelaki kena besarkan. Tapi besarkan bukan maksud besar sungguh. Besar ala kadar. Tak mengacau, tak mengganggu solat orang sebelah kamu. Faham? Okey. Tengok. Takbir intiqal dan terus bangun daripada sujud serta duduk sebentar istirahat, terus berdiri untuk rakaat yang kedua. Macam kita selalu buat lah. Lepas kita sujud yang kedua, kita bangun kan. Allahu Akbar, maka bermulalah rakaat yang kedua. Nampak ni rakaat yang kedua pula. Macam biasalah berdiri semula rukun. Okey, kena berdiri kan bagi yang mampu. Lepas tu, lepas kamu berdiri balik rakaat kedua tu kamu baca surah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Lepas tu kamu baca surah-surah pilihan. 15 kamu membaca surah-surah pilihan. Kan? Yang ke-16, kamu takbir kerana rakaat. Macam biasalah, macam tadilah. Takbir intiqal nama dia. Ngantuk. Takbir yang kedua, takbir kerana rakaat. Kami Allahu Akbar. Lepas tu kamu terus rokok kan. Tu nama takbir intiqal, takbir penggerakan. Tengok kedudukan dia. Macam biasalah, macam tadi. Yang seterusnya, lepas kamu rokok tadi, lepas kamu takbir intiqal tadi, kamu takbir nak rokok, kamu rokoklah kan. Rokok serta tomak ninah macam biasa. Mesti ada kedudukan, nampak kedudukan dia. Kedudukan yang betul dia macam mana. Kamu tengok. Lepas tu kamu baca dah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang seterusnya 18. Kamu i'tidal serta tomakninah. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd kan. Lepas tu kamu sujud kan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. 3 kali kan. Jadinya dia ulang macam rakaat yang pertama tadi. Yang seterusnya 32. Tak ada dah buku. Sekejap.
kenapa? Habis dah buku dia. Tak apalah. 32. Duduk antara, kejap. Kejap. Nak cari balik. Mana dia? WhatsApp. Berehat dulu. Berapa isi tu? Nampak ke Ustaz share? Tengok dia orang main chat. Tak payahlah main. Sekejap. Ustaz nak tengok ni. Sampai berpuluh-puluh. Dah nak beratus-ratus. Sekejap Hai Ma. Hai Oma. Aish. Aija. Kau main Roblox tak? Aish, kacau lah Roblox bagai. Muka surat tadi 30. Main Roblox. Okey. Tak jelas dah. Kejap. Duk cari dia punya buku teks ni. Okey, jumpa. Sekejap 30 berapa tadi? 32. Kita buat sampai okey, jumpa dah. Okey, sambung. Tutup balik. Okey, nampak kan? Muka surat 32. Duduk antara dua sujud serta tumaninah macam biasalah. Kan? Macam yang ni kita ulang rakaat yang tadi rakaat pertama. Rakaat kedua pergerakan yang sama, bacaan yang sama. Cuma kita ulang je kan. Lepas tu sujud serta sujud yang kedua, apa Holis nak apa? Sujud yang kedua serta tumaninah. Mute suara, Amar. Okey. Apa Holis nak apa? Holis? Toilet tu. Nak pergi toilet tu. Sila. Okey, sujud yang kedua, apa lepas tu? Duduk. Ni, yang ni yang kita sampai. Duduk dan membaca tahiyat awal. Sunat ab'ad. Ingat sunat ab'ad ni apa? Kalau kita tak buat, kita dikenakan, ya Allah Ammar. Kita kena apa? Sujud sahwi. Macam saya kata apa? Subhana man la yanamu la yasfu kan? Ni tengok. Bacaan tengok macam mana. Bacaan duduk tahiyat awal macam mana. Kita baca bacaan tahiyat awal. At-tahiyyat. Semua tengok depan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bila mana asyhadu alla, jari kamu Alim. Ya. Sampai 48 boleh. Apa? 48 lagu surat. Dan solat ni. Dan dia tunggu. Tak sampai Okey, sambung. Mana dia? Bila sampai asyhadu alla ilaha illallah, kita apa? Disunatkan kita kena mengangkat jari telunjuk kita. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan? Kita kena angkat jari kita. Kan? Nampak? So, bila masuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan? Yang ni bacaan untuk tahiyat awal. Kalau kamu contoh kamu sembahyang rakaat yang kedua, tapi kamu bangun terus rakaat yang ketiga, kamu tak baca, kamu tak duduk tahiyat awal. Jadinya kamu terlupalah, kita kata terlupa. Lepas tu kamu teringat, tak solat, tak baca apa? Tak buat tahiyat awal, maka kamu dikenakan sujud sahwi. Sahwi tu maksud dia lupalah kan? Nampak? Yang rakaat ketiga tak payah kot. Rakaat ketiga.
Okay, yang seterusnya. Sampai rakaat ke berapa ni? Baca surah Fatihah. Tahu, benda ni macam ulang je tu kalau kamu perasan. Benda ni ulang je. Buka muka surat. Kejap. Buka muka surat tahiyat awal, tahiyat akhir terus. Mana? Tahiyat akhir muka surat 47. Sebab dia apa? Dia ulang je kan. Pergerakan dia ulang je. Bacaan pun ulang. Jadinya yang membezakan tadi tahiyat awal kita baca. Sekarang dia baca tahiyat akhir pula. Macam mana? Kedudukan tahiyat akhir. Tengok. Duduk tahiyat akhir. Rukun. Duduk. Nampak? Keduduk. Kaki kena pacak. Tapi kalau kaki pacak ni bagi yang mampu. Kadang-kadang kalau kamu perasan. Ada juga orang yang tak boleh pacak kaki. Sebab apa? Dia tak mampu. Mungkin dia patah kaki ke. Dia tak boleh. Jari kaki dia keras ke apa ke. Dia boleh. Hanya memadai dia julur kaki lah kan. Yang ni bagi yang mampu kena pacakkan jari ibu kaki kamu. Nampak bacaan kita sambung tadi bacaan apa? Bacaan tahiyat akhir tadi. Tadi kita baca sampai berhenti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Fil alamin innaka Hamidun Majid. Nampak? Lepas tu yang terakhir kamu bagi salam. Salam pertama rukun. Salam kena bagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena palingkan tangan muka ke belah kanan. Disunatkan kalau kamu perasan. Kalau kamu tahu kenapa kita bagi salam pada tahiyat akhir. Kita tengok assalamualaikum sebab apa? Ada roh. Bagi salam kat malaikat. Pandai. Ada roqiq dan ada atid. Betul. Jadinya bila mana kita bagi salam, kita disunatkan tengok bahu kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tengok malaikat. Kita apa? Sebab tu kita bagi salam kat malaikat kan. Sebab tu ada rukun semua tu. Nampak? Okey. Kalau dia ada bacaan sudah, contoh kita bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, kita baca Allahumma apa lupa. Allahumma ajina. Saya pun lupa. Dia ada bacaan-bacaan dia. Saya pernah ajar. Ayah saya pernah ajar. Allahumma ajina minan nar. Bukan. Tak lupa. Tak ada. Kalau sebelah kanan tu dia pasal jannah. Allahumma inni as'aluka minan jannah. Ustaz tak tahu ya. Lepas tu yang kiri. Allahumma inni as'aluka minal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Lepas tu salam kita bagi salam kan. Kita sapu muka. Allahumma inni as'aluka. Kenapa kena sapu muka Muklim? Sunat je, sunat. Sunat kan? Benda sunat. Tak tahu. Sunat. Okey, yang seterusnya. Salam kedua berpaling ke kiri sunat sahaja. Tak buat tapi selalunya kita buat ya kan. Buat je lah. Okey, habis muka surat sampai 48. Okey. Okey semua. Buka buku ni. Buka buku apa? Aktiviti. Sekejap. Ada solat tau. Buka surat. Kejap. Tak cari. Tak ada. Buka buku fiqh solat. Yang buku ni. Fiqh ada. Fiqh solat. Oh, fiqh solat. Cepat-cepat. Masa nak habis. Cepat-cepat. Buat latihan muka surat. Tak ada lah latihan ni. Tadi hari tu kamu buat muka surat berapa? Hari tu muka surat berapa? Itu soalan sampai muka surat 9. Muka 9. Kamu habiskan muka surat 12, 13. Kau tengok dalam 14. Dah siap. 12. Yang dah siap apa? Yang tak siap lagi. 12, 13, 14. Saya dah siap. Yang dah siap tak payah buat. Yang tak siap lagi muka surat 12, 13, 14. Mu'alif. Saya hantar kat Mu'alim. Mu'alif. Apa? Sekarang yang saya hantar. Surat mana? 12, 13, 14, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 12, 13, 14, 12, 13, 14. Dapat? 12, 13, 14, 16.
14 saja. 15 tak payah, 15 tak payah. 15 tu teks. Okey, cepat-cepat baca doa. 15 je. Cepat-cepat baca doa Hafiz dah. Habis nak habis dah. Dah siap. 14 je. Baca doa. Tak sampai muka surah 14 kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma anzalta li fatubu ilayya bi hadatin wa la tumsini al-alamin Raza dengan Maria pakai apa tu? Woi, sedar gini mana? Awak pakai apa tu kat kepala? Raza dengan Maria. Okey. Oh. Okey, Assalamualaikum. Boleh dapat